Hari ini dia gunakan isu. Dia kata apa? Oh, kalau Pakatan ini cakap pada orang Melayu lah. Oh, kalau Pakatan merintah besok Perdana Menteri ini DAP Cina. Tak percaya tengok Prof Pinang, dia kata itu Prof Pinang siapa Perdana Menteri, Ketua Menteri Cina ke Melayu. Oh, dia cakap dengan orang Melayu kampung. Kadang-kadang minta maaf cakap, ada juga orang Melayu kampung bertemakan juga. Ya, ini racun. Tapi saya nak beritahu, sejak merdeka Parti Kapalaya dahulu, Ketua Menteri pertama Pulau Pinang ialah Wong Pau Ni. Betul tak? Wong Pau Ni itu, dia ini orang Bugis ke orang Banjar? Dia orang Tionghoa daripada Parti MCA, betul tak? Gerakan pun macam tu. Parti Gerakan, selepas tu Lim Chong Yu, dia bukan Jawa, dia juga orang Tionghoa tapi dari Gerakan. Akhirnya daripada ini Ko Sukun ni bukan Banjar, dia juga orang Tionghoa tapi dari Gerakan, betul tak? Tiba-tiba hari ini orang UMNO Pulau Pinang, bila Lim Guan Eng jadi Perdana Ketua Menteri, baru dia nampak. Oh, baru dia nampak. Baru dia sedar. Very slow thinking. Ini saya nak beritahu. Apa masalah Lim Guan Eng? Apa masalah Lim Guan Eng kita nak persoalkan? Saya nak beritahu tuan-tuan. Di satu ketika dahulu, ada seorang pemimpin UMNO. Dia punya sexual desire very high. Saya tak sebut nama. Dia punya nafsu banyak kuat. Dia sudah buat apa berlaku? Dia rogol satu budak perempuan Melayu. Umur bawah 13 tahun. Ini budak perempuan Melayu 13 tahun, tuan-tuan. Cuba bayangkan, ini budak-budak umur 13 tahun macam. Cuba bayangkan anak-anak kita kena rogol macam mana. Akhirnya ini budak perempuan, dia pula kena tahan. Di mana? Di pusat tahanan budak-budak nakal perempuan di Rembau Negeri Sembilan. Dan dia lahir, he gave birth. Dia lahirkan anak dalam pusat tahanan. Tapi pemimpin UMNO ini sampai sekarang dia bermaharajalela. Dia sekarang masih lagi pegang agensi kerajaan. Ni. Adakah pemimpin MCA macam Chua Sirik berjuang untuk mempertahankan, menebus maruah anak Melayu yang dirogol oleh pemimpin UMNO ini yang umur 12 tahun ni? Ada? Ada pemimpin UMNO buat? Tetapi saya nak beritahu, anak kepada saudara Lim Kit Siang, saudara Lim Guan Eng, dia walaupun dia seorang Tionghoa, bukan orang Melayu, tapi atas sikap prinsip peri kemanusiaan dan keadilan, sama ada kamu orang Melayu, orang Cina, orang India, orang apa, Lim Guan Eng berjuang. Akhirnya Lim Guan Eng juga dipenjarakan kerana memperjuangkan maruah anak Melayu yang dirogol oleh pemimpin Melayu ini sendiri, tuan-tuan. Sepatutnya kita orang Melayu harusnya berterima kasih, mengucap terima kasih kepada Lim Guan Eng. Betul? Ini. Tapi UMNO dia tuduh, dia tak peduli. Dia tuduh Lim Guan Eng ini anti Melayu, dia tuduh Lim Kit Siang anti Melayu. Hanya saya kesian Lim Guan Eng, Lim Kit Siang. Pasal apa? Dia tidak handsome seperti banyak anak-anak itu saja. Kalau tuan-tuan tengok gambar dia, serius. Betul tak? He's a very serious man. Saya kenal Lim Kit Siang tahun 80-an. Masa itu saya ahli parlimen. I sit together next to Lim Guan Eng and Mat Sabu. And Lim Kit Siang was the other side. Saya kenal dia. He's a very stern man. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menghina orang Melayu. No. Dia tentang segala perkara yang tak betul. Kalau ada rasuah dia tentang. Kalau kerajaan tak betul dia tentang. Ini perjuangan Lim Kit Siang. Kita patut di sini berucap terima kasih pasal Lim Kit Siang sanggup meninggalkan kawasan di Perak untuk bersama-sama tuan-tuan di Gelang Patah ini. Dan saya percaya, dan percayalah, muka yang tak handsome ni
apabila dia jadi wakil rakyat di sini besok, percayalah, dia akan juga berjuang habis-habisan untuk kebaikan rakyat di Gelang Patah ini. Percayalah. Maka dengan itu tuan-tuan, saya berharap kita ramai-ramai kali ini keluar. Kalau dulu peratus pengundian lebih kurang 75% ke 80% yang keluar mengundi, kali ini kita mau sekurang-kurangnya 95% pengundi yang berdaftar mesti keluar pagi-pagi lagi kita undi Pakatan Rakyat. Setuju? Saya nak buat pengumuman sikit malam ni. Semalam saya dapat panggilan. Saya tak nak beritahu siapa. Mengatakan dari Bukit Aman, Pakatan Rakyat setakat petang semalam kita boleh daripada 222 kursi yang bertanding, kita boleh dapat 125 ke 130 kursi. Hari ini anak-anak muda daripada Johor sampai ke Perlis, sampai ke Kelantan. Saya tak pergi Sabah Sarawak, tapi saya nak beritahu. Sokongan anak muda begitu hebat sini. 2 hari lepas saya di Kedah. Saya bertemu dengan 50 penuntut Melayu yang balik daripada Mesir, daripada Egypt. Tambang sendiri bayar RM2,000. Balik bukan saja mau pangkah, tapi mereka sekarang ni kempen tiap-tiap hari nak menyokong kita, tuan-tuan. Tak cukup dengan itu. Tak kurang 2,000 mahasiswa, university students, right now, are campaigning everywhere. Berkempen, berceramah ke seluruh negara hari ini, tuan-tuan. Nak beritahu. Mengapa ini berlaku? Walaupun kerajaan beri BRIM 1, BRIM 2 dan BRIM 3, biar dia kasih. Bak kata yang berhormat tadi, saudara yang berbahagia Dato' Ting, ini duit kita, betul? What is there to be proud of? Nak bangga apa? 55 tahun, RM500. 55 tahun, tambah lagi RM500. $1,000, 55 years. Tapi tuan-tuan, you try to calculate. Cuba kira. RM1,000, tuan-tuan divided by 55 years. Bagi dengan 55 tahun. Kemudian tuan-tuan divide 12 bulan 1 tahun. Kemudian divide 30 hari 1 bulan. That mean our value is only half a cent per day only. You tahu tak ini? Lebih baik jadi kumpulan SAI, nyanyi US 1 million, 3.5 million ringgit, 8 minit, 435,000. Betul tak? Ini dia. Hari ini nak menang pilihan raya, dia jual kita punya kerakyatan. Senang-senang 800,000 rakyat asing di Sabah diberikan kerakyatan. Betul? Di Melaka, di Selangor tak kurang pada 100,000 pendaftar. Orang asing pun dijadi daftar. Hari ini orang Bangladesh pun boleh dapat kapitalan biru. Orang Myanmar pun boleh dapat. Tapi orang India yang lahir dalam negara ini, sudah datuk nenek dia sudah lahir di negara ini, masih lagi tidak ada surat beranak, masih ada tidak lagi dapat kekenalan. Betul atau tidak? Ini not fair to the Indian community. Not fair at all. Tak patut. Bagaimana anak orang India tak boleh pergi sekolah? Bagaimana anak orang India tak boleh ambil exam? Pasal tidak ada surat beranak, pasal tidak ada kekenalan. This is not fair. Itu pasalnya kita mesti get rid of this corrupt government. Betul? Saya keluar daripada UMNO. Tan Sri Mat Taib, bekas Menteri Besar Selangor, keluar daripada UMNO masuk Pakatan Rakyat. Sekarang general, polis, pegawai kerajaan, semuanya bila pension, why don't they join UMNO? Mengapa tak join UMNO Barisan Nasional? Betul? Kalau mau kaya, join tak? Boleh rompak sana, betul tak? But we are born to fight for the rakyat. Kita dilahirkan untuk rakyat. Ini perjuangan kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya
waktu pun jam 12, kita menghormati masa. Saya minta keluar. Kalau ada saudara mara kita, walau ada di China pun ke di mana pun, minta dia orang balik. Tentukan semua yang berdaftar keluar mengundi seramai-ramainya. Setuju? Dan saya percaya menjelang 5 hari bulan 5 atau 6 hari bulan pagi, apabila kita dapat Putrajaya, janji kita apa dia? Minyak akan diturunkan. Kalau orang UMNO Barisan Nasional tak setuju dengan kita, tak apa. 6 hari bulan minyak diturunkan. Petrol station kita ada 2 standard. Satu untuk Pakatan Rakyat murah harga, satu untuk UMNO harga biasa. Okey? Apa lagi? Tol daripada Johor Bahru sampai ke Bukit Kawitan Perlis akan dihapuskan. Betul atau tidak? Kalau orang UMNO Barisan Nasional tak setuju, tak apa. Tol lama kita kekalkan, dia lalu tol tidak bayar, kita lalu Pakatan Rakyat free. Okey? Pelajaran. Kita mau hapuskan PTPTN. Tuan-tuan tahu tak? 2 bulan lepas dalam surat khabar The Star, front page, muka surat depan. 1,700 anak-anak kita Melayu, Cina dan India telah lulus dapat lesen bawa jadi pilot kapal terbang. Tapi mereka sekarang jadi apa? Pilot apa? Pilot taksi. Tak ada kerja. Hutang PTPTN 100,000. Tak boleh jaya, bankrupt. Tajudin Ramli, bekas pengurusi emas, hutang 560 juta. Kabinet Najib hapus. Anak kita hutang 20,000 bankrupt, hutang 30,000 bankrupt. Nak belajar susah, nak pinjam duit susah. Tapi Syahrizat 250 juta 3 bulan Muhyiddin dengan Najib lulus. Betul tak? Ini tengok apa berlaku di Selangor. Ketua Wanita UMNO Selangor, Raja Rupiah, tanah 220 ekar di Bukit Kota Raja, di Bukit Raja Selangor. Itu tanah gazet untuk pembangunan kem tentera. Tapi Najib semasa dia timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, dia approve tanah ini kasih pada Raja Rupiah. Belum tukar nama, jual pula pada LTAT 160 juta. Siapa tak boleh kaya, tuan-tuan? Rakyat mana dahulukan? Rakyat kroni UMNO. Itu sebabnya UMNO Barisan Nasional ini kita mesti kuburkan dia, kita mesti tanam dia once and for all. Setuju atau tidak? Akhir sekali saya nak beritahu last. Nanti orang UMNO kata apa? Barisan Nasional kata, ini betul, dia janji, dia cakap, besok dia perintah, dia pun rasuah. Saya nak beritahu, kalau sekiranya wakil-wakil rakyat kita, Pakatan Rakyat menang, kita jadi Perdana Menteri, kita jadi Menteri Besar, yang berhormat masih kekal, kalau mereka rasuah, kalau mereka menyeleweng kuasa, kalau mereka tidak berjuang untuk rakyat, kita tombangkan mereka, kita kasih peluang pada UMNO balik. Okey?